Sahabat hak paling puang dunia dalam hidup dia Abu Darda. Abu Darda ni punyalah tak mau ke dunia ni sampai isteri dia komplain kat Rasulullah. Abu Darda ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad punyalah tak mau kan. Isteri dia komplain, tengok Rasulullah kan, rumah aku macam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad kan. Aku duduk atas katil ni sampai ngadu Rasulullah. Rasulullah, aku duduk atas katil, Abu Darda duduk atas sejadah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya hormati muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Saudara Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat menyambung lagi pengajian daripada kitab Nasaih Al-Adiniyah, Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Dan kita berada pada tajuk berkenaan dengan kategori cita-cita muka surat 59. Kalau kitab saya lah. Baik, kategori. Ketahuilah bahawa cita-cita manusia itu terbahagi kepada 3. Sayyidina Muhammad. Jadi dia kata manusia ni, al-insan ni, dia punya kehendak ataupun dia punya cita-cita terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu orang-orang yang terdahulu seperti para anbiya dan siddiqin. Mereka sekalian tidak mencita-citakan hidup menungkat langit. Ini para siddiqin. Siddiqin ni maknanya orang yang benar. Siddiq and orang yang benar lagi membenarkan. Ini membenarkan Allah. Kan begitu. Dan para anbiya, para nabi-nabi, dan mereka ni tidak pernah mencita-citakan hidup, kan bahasa dia kata menungkat langit, malah merasakan maut itu senantiasa hampir kepada diri mereka. Jadi orang saleh dia selalu ingat bahawa mati itu boleh datang bila-bila masa sahaja. Sayyidina Muhammad. And, jadi tidaklah mereka ni mikir pagi petang siang dan malam macam mana dunia dia. Sayyidina Muhammad sampaikan semayang pun ingat dunia lagi. And habis semayang pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus dunia. Tak sempat istighfar, tak sempat zikir, terus handphone. Masalah Sayyidina Muhammad. Ini kadang-kadang kita pun macam tu juga. Terus tengok WhatsApp, terus tengok apa, kan Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki hafizahullah, dia buat perumpamaan kenapa
orang boleh main bola dengan begitu cemerlang. Selain daripada skill, salah satu sebabnya memang dia masuk ke dalam padang tak ada bawa apa-apa, memang tumpu nak cari jalan, nak gol. Tak ada bawa handphone, tak ada ke kata nak selfie selfie dalam tu ke, dah masuk-masuk selfie dulu, dah. Lepas tu hantar kat keluarga, hantar kat FB apa-apa, sambil-sambil negaraku, sambil-sambil tu hantar WhatsApp ke apa ke, hantar ke, dah. Tak ada. Tapi kita pergi masuk Masjid Haram lah ni, depan Kaabah, masih boleh selfie lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Itu perumpamaan yang guru kita Syekh Nuruddin buat contoh lah. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dalam semayang asyik bunyi telefon. Baik silent sekarang. Sekarang bunyi handphone aku pula. Dah silent dah. Silent dah, siap-siap lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni macam tu lah. Jangan kata luar dunia, jangan kata luar semayang. Dalam semayang ingat dunia. Pas semayang tu terus. Tak sempat nak istighfar 3 kali, tak sempat nak zikrullah, tak sempat nak berdoa minta dengan Allah. Jadi saya nasihat diri saya, di kita semua, kita kena sedaya upaya disiplin lah. Dia sebenarnya bukan apa, dia dah jadi ketagih. Dah jadi ketagih. Dulu-dulu kita menunggu lah, mana ada apa, kuat kita dulu dah. Kita tunggu apa, dulu kita selalu berkata apa, pejabat pos, tunggu apa lagi, tunggu apa-apalah, tunggu klinik. Masa kita belajar dulu, duk asrama, bila tak sihat kan kena pergi klinik kerajaan. Punyalah lama nak menunggu dapat giliran sampai tengah hari. Sampai lebih kurang pukul 8, pukul 12 baru dapat masuk. Duduk situ, mana ada layan apa, duduk tuan-tuan dirahmati Allah. Tapi sekarang ni saya ingat gelisah kita. Tunggu sekejap pun kalau tak ada apa. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sebab itu dia kata, kita ni kena ikutlah cita-cita macam orang salihin, siddiqin, anbiya, yang mereka bukan nak menongkat langit. Maknanya menongkat langit ni kompon dunia ni sampai ke langit, dia punya tingginya. Minat apa tu, al-muqantarat zina linnas hubbu syahwati minan nisa wal banil wal qanatiril muqantarah. Qanatir muqantarah, maknanya harta yang bertumpuk-tumpuk sampai ke langit banyaknya. Malah merasakan maut itu sentiasa hampir kepada mereka. Lantaran itu mereka selalu bersiap sedia untuk menerima maut. Kita kalau malam ni mati, berat. Tak standby dah rasa. Banyak benda yang tak selesai lagi. Banyak benda tak selesai lagi. Hutang tak selesai, dosa dengan orang tak selesai, amanah-amanah yang diberi kat kita pun tak selesai. Tak bersedia kita untuk mati. Dan serta menumpukan segala perasaan mereka terhadap Allah Ta'ala. Fokus mereka hanyalah untuk Allah Ta'ala. Dan taat kepada Allah. Sebab itu mereka tiada mempunyai masa untuk mengurus urusan dunia sama sekali, kecuali yang terpenting yang merupakan tanggungjawab atas diri mereka. Tapi bukan kata mereka tinggal terus, tapi mereka, salah Sayyidina Muhammad, ambil apa yang menjadi keperluan, untuk dia mengurus dunia ni. Dalam keadaan dia tidak melupakan urusan akhirat dia. Sebenarnya para anbiya dan siddiqin itu telah sampai ke kemuncak cinta kepada Allah.
Jadi sebenarnya mereka boleh jadi macam tu, kita tak mampu nak jadi macam tu. Sebab mereka punya kemuncak cinta kepada Allah dan cinta kepada hari akhirat. Mana cinta pada syurga lah. Kan? Dia tumpu tu pada Allah dan hari akhirat. Macam kita bercamuk, cinta dunia lagi, cinta pangkat lagi, cinta harta lagi, cinta pujian lagi, cinta kedudukan lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Kan? Hari ni ada penyakit gila like dalam media sosial. Sebab tu kadang-kadang orang sanggup londeh-melondeh sesama orang beriman, sama asatizah, sama kawan-kawan, sama-sama ustaz. Orang dulu, ulama dulu nak tegur pergi tengah malam, diam-diam ketuk pintu perlahan-lahan, cakap bisik-bisik. Hari ini semua nak di live kan. Kawan tu tak betul, kawan ni tak betul, kawan tu tak betul lah. Tapi hak kita nak jadi macam dia juga. Tegur umum sudahlah ni, tegur punya gini begini. Allah Sayyidina Muhammad nak juga supaya ramailah orang setuju dengan kita. Setuju. Like. Share. Ulama-ulama dulu kita tak jumpa bergaduh. Dulu ni tak ada lah live, tapi ada jugalah kaset. Tapi kita tak dengar lah mereka duk bergaduh. Awan tu. Bukan kata tak setuju beza pendapat ni baru. Zaman sahabat lagi dah berlaku khilaf. Zaman tabi'in lagi dah berlaku khilaf. Tapi mereka cukup menjaga adab. Tapi kita saling cabar-mencabar, saman menyaman. Kawan tu cabar, kita cabar dia balik. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab kita tak tahan dengan uji. Begitu. Jadi orang dulu tak ada. Dia kecintaan dia pada Allah dan hari akhirat. Menyebabkan mereka tak ada masa dengan kecintaan dunia. Sehingga jika dikatakan pada mereka bahawa kamu akan mati esok, niscaya mereka tiada dapat sesuatu yang kurang dari amalan saleh mereka untuk ditambah. Jadi kita baca ni tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun kita tak mampu nak jadi, sebagai satu bagusnya jadi ingatan pada kita. Selain dari yang biasa mereka lakukan setiap hari, sampai mereka tak tahu apa lagi nak buat. Sahabat sampai tanya, nak buat sembahyang apa lagi? Sampai Rasulullah kata sembahyang solat sunat. Allah Sayyidina Muhammad apa tu? Sembahyang sunat dipanggil apa tu? Allah Sayyidina Muhammad. Tu saya lupa nama istilah sembahyang tu. Sembahyang sunat biasa je lah, tak ada lah. Yang lain semua dah buat. Qabliyah, Ba'diyah, Tahajud, Witir, solat Sayyidina Muhammad, Duha, Taubat, Hajat, solat sunat mutlak dia panggil. Solat sunat mutlak dia panggil sunat. Salisatul mutlak artinya Allahu Akbar. Saja sembahyang. Sampailah habis nama dah. Kita banyak sembahyang gabung. Sembahyang wuduk, solat sunat wuduk gabung dengan solat sunat. Kadang-kadang gabung sekali, solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid campur dengan solat sunat qabliyah. Kan 3 in 1. Para sahabat dulu orang soleh tak tahu nak sembahyang apa dah. Sembahyang solat sunat mutlak. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi SAW sembahyang witir 13 rakaat. Allah, kita boleh sembahyang witir 1 rakaat tak tinggal, hebat dah. Tak tinggal sembahyang witir berapa lama? Dah 15 tahun tak tinggal dah sembahyang witir. Tiap-tiap malam demam pun sembahyang duduk. Demam pun tak larat sembahyang duduk 1 rakaat. Hebat dah. Rasulullah sembahyang 13, ada ulama kata 11. Boleh tuan kita.
Nak, nak buat 3 rakaat pun boleh, satu tu tak tinggal tu, alhamdulillah. Jauh. Ayat ni yang kata kita dengan Rasulullah jauh. Ni yang kata kita tengok Rasulullah jalan sebelah kanan, kita tengok Tok Guru jalan sebelah kiri, kita ikut Tok Guru. Apa? Sebab kita nak ikut Rasulullah ni, nak ikut semayang 13 rakaat, tak boleh. Jadi jauh kita dengan Nabi, nak faham Nabi ni tak boleh. Kita duk faham nampak macam kanan. Itu mata kita. Orang panggil Fata Morgana ni. Fata Morgana, nampak macam ada air. Oh, lah bukan. Ingat air. Fata Morgana. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Kan? Lagu dulu dah cerita dah. Mata kita nampak macam Rasulullah jalan belah kanan. Sebab kita jauh dengan Rasulullah. Hak dekat kita Tok Guru ikut. Tok Guru tu nampak macam jalan belah kiri. Tapi sebenarnya dia ke kanan juga. Macam robot. Orang kata sampai robot pukul 3 deh. Pukul 3. So tak boleh pergi pukul 3 tu tak? Tak boleh. Kena pergi pusing lah. Gitu. Kan payah no pun nak faham kan benda tu. Tapi duk bergaduh gege ni seminggu. Hak kanan kiri, hak kanan ke kiri, hak kanan ke kiri seminggu. Yang kawan tu pun betul juga. Dia tu kira secara literal, secara direct. Dah nampak Rasulullah belah kanan jalan, boleh juga. Tapi kalau nak kata betul-betul Rasulullah depan mata kita, salahnya kita ni tidak zaman depan mata. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Dah. Siapa tengok Rasulullah semayang? Wasallallahu sayyidina Muhammad. Nah, mari pula satu ulama tu kata, satu ustaz tu kata, nah, Rasulullah mazhab apa dia? Dia tanya kita, Rasulullah mazhab apa dia? Nak kata nak suruh ikut Rasulullah, kita ni jauh, jauh. Nak banding kita dengan Imam Bukhari dah jauh dah, tak payah katalah. Nak banding kita dengan Tok Guru almarhum Tok Guru ni Aziz, jauh dah. Tutup guru zaman kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita ni berasa macam pandai. Dah nampak Tok Guru jalan apa, Rasulullah jalan belah kanan. Boleh juga. Kalau nak kata terjemah jelas depan mata secara literal macam tu, betul juga. Barang ni dah, barang boleh tafsir belaka. Hak tafsir macam tu pun betul, hak tafsir macam tu pun betul. Barang dua-dua tafsir betul. Kita nak bergaduh buat apa? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itulah kita ni jauh dengan Rasulullah. Nabi semayang witir 11 rakaat, 13 rakaat. Kita semayang 1 rakaat. Silat-silat langsung tak semayang. Begitu. Lepas tu mereka dah, orang salih ni, apabila mati esok, nescaya mereka tiada dapat satu yang kurang daripada amalan salih mereka untuk ditambah. Buat belaka dah. Kita hari ni semayang Duha tadi. Kita hari ni dah baca Quran berapa muka. Kita hari ni dah selawat pada Nabi berapa selawat Rasulullah. Ada orang kata selawat pada Nabi jangan lebih 10 kali. Pun ada juga set-set ni. Oh, berat betul. Sahabat Nabi hadis kan, kata jumpa Rasulullah, boleh tak aku nak selawat last sekali, sampai aku kata, boleh tak aku nak seluruh hidup aku selawat. Dia tak ambil zikir lain. Zikir kan macam-macam. Dia nak kira selawat macam Wasallallahu Sayyidina Muhammad, Tok Guru, Tuan Haji, Tok Guru Haji Zainul Asri Haji Ramli, orang panggil Pak Long selawat. Tuan-tuan pergi jumpa Ustaz Zainul Asri, cuba tuan bawa air pergi jumpa dia, minta air. Ustaz, boleh tak tolong doakan? Buka air. Tuan dengar dia baca apa? Daripada mula sampai habis selawat. Pas satu selawat, pas satu selawat, pas satu selawat, pas satu selawat. Tak ada kata nak pergi ambil Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta. Tak ada. Dia kira selawat. Hidup dia dengan selawat. Darah daging dia selawat. Sampai dia cerita kat saya, anak dia hak kecil mimpi jumpa Rasulullah.
Dia tak cerita dalam kuliah. Dia tak cerita secara umum. Dia cerita kat saya. Direct. Saya pun bukan ambil dengan orang, ambil dengan dia. Anak dia hak kecil. Tapi dia tak cerita pasal dia tu rajin selawat. Dia kata anak-anak hak ni, hak kecil ni, dia kata, saya tak pasti yang mana satu Amidi ke, apa benda, dia ada anak 2, 3 orang. Salah seorang anak dia sahabat saya juga. Dia kata anak saya ni belah mulut dengan Pak Sumit. Pak Sumit Bukit Temaga. Waliullah. Hak belah mulut dengan Pak Sumit ni, dia kata, mimpi dah. Dia cerita kat saya. Sayyidina Muhammad. Dia kata budak ni, dia kata mana pandai kelentong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu betul berkat Pak Sumit. Yang kedua memang bapak dia memang rajin selawat pada Nabi. Mari pula ada satu ustaz tu kata tak boleh lebih 10 kali. Cukup 10 kali selawat pada Nabi. Nabi ajar 10 kali yang paling banyak. Hak 100 kali, hak 1001 tu semua tak betul. Payah main dengan pokok ni tuan-tuan layan pokok ni semua tak boleh ya. Jadi sebab itu dia kata sampai mereka dah tak tahu dah apa benda lagi nak tambah. Lalu mereka tiada pernah gentarkan maut. Itu yang takut mati. Kan? Kerana mereka telah sampai ke kemuncak yang amat tinggi dan dalam mencintai Allah dan mentaatinya. Jika mati pun mereka tiada meninggalkan sesuatu pesaka yang akan memberatkan diri mereka ketika berada di dalam kubur. Jadi mereka tak takut dah. Sakit juga mati. Cuma tak takut. Macam Rasulullah pun sakit. Kita tengok cerita Rasulullah nak wafat macam mana. Nabi punya sakit, Nabi minta air dengan Aisyah. Rasulullah Sayyidina Muhammad, Aisyah sugikan Rasulullah, punya sakit mati. Apa tu? Kan Rasulullah sebut kan, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Mati itu sakit, mati itu sakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma sakit tu sakit tapi berani. Ini begitu. Jika mati pun dia bercerita berani dia tuan-tuan. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Saya dulu balik daripada Johor. Saya balik daripada Johor malam tu sampai kat pukul 3 pagi. Rumah tu rumah lah damai. Rumah lah damai. Kan? Sampai pukul 3 pagi. Sampai pukul 3 pagi tu saya tengok rumah saya tepi corner. Sampai tu tengok lampu tu buka. Ada bilik belakang. Bilik belakang tu selalu mak ayah saya duduk lah. Tengok bilik lampu. Saya kata berhenti. Saya pun cakap kat orang rumah saya, hari tu tak tutup ke lampu tu? Dan saya, orang rumah, anak-anak tidur belakang lah. Saya, orang rumah dengan bibi. Tengok lampu tu terbuka. Tengah-tengah kita duduk sembang tuan-tuan, lampu tu padam. Tengah-tengah duduk lampu kita tak tutup ke? Tengok lampu tu padam. Tuan-tuan cakap apa? Kalau tuan-tuan duduk di situasi saya, tuan-tuan cakap apa? Orang lah. Kita kalau hantu tak apa lagi. Kalau hantu, saya tak fikir hantu waktu tu, fikir orang. Ini orang tu dah nampak. Mungkin kita duk rasa orang bawah tu ada jaga, nampak kita balik dah. Kalau hantu tak apa. Hantu ni bukanlah kita berani sangat, tapi tak apa lagi daripada orang. Wah, kita kata ni ada orang ni telefon polis. Saya pula pagi esok tu nak ke Sarawak. Flight ke Sarawak. Kan? Cerita lama ni zaman 2010 ke 2011 macam tu lah. Saya kat KDN, program KDN waktu tu. Kementerian Dalam Negeri. Kan? Nak pergi Sarawak pagi esok. Jadi malam tu Allah Sayyidina Muhammad telefon polis. Polis ni layaklah jadi polis dah. Kenapa saya kata layak jadi polis? Satu, cepat. Balai polis Halan Aman pun tak jauh mana. Terus mari, saya ingat
5 minit je, telefon, mari dulu. 3-4 motor mari. Motor mari, 3-4 motor, sampai tu, Rasulullah Sayyidina Muhammad, nak buka pintu tak boleh. Nak buka pintu gate auto tu tak boleh. Saya kata ni mesti dia dah padamkan. Sebab tadi lampu ada. Ni mesti dia dah padamkan apa ni Allah Sallallahu Alaihi Muhammad, dia punya tu elektrik. Buka pintu kecil. Masuk tu tuan-tuan, saya buka je pintu, saya belah. Cabut, takut tuan-tuan. Kita duk bayang kawan tu bawa pistol. Kan, bawa kawan tu bawa pistol, kawan tu bawa pedang samurai. Kan kita baca macam-macam kan, perempuan kan. Aku kata dia tak pasal lah. Tinggal. Tapi saya nak kata berani polis ni. Dia memang ada pistol lah. Kita nak tengok dekat tak apa ni, takut dia berbalas tembakan. Tak pasal. Saya buka je pintu, aku lari masuk kereta. Bukan takat masuk kereta berhenti depan, berhenti jauh sikit. Nak katanya kita ni penakut. Nak cerita berani dengan takut tu saja nak cerita. Polis pun duk cek. Lepas tu dia panggil saya. Dia kata sebab gelap kan. Dekat mana box elektrik. Saya pun pergi tunjuk dia terus belah. Dia pun buka apa semua, dia pun geledah. Satu rumah dia geledah, tak jumpa satu benda. Kesan orang masuk pun tak ada. Rupanya hantu. Rupanya hak main lampu tadi jin tadi lah, jin lah hantu. Jadi nak kata apa tuan-tuan dirahmati Allah, malam tu polis sampai naik ke loteng. Sebab saya minta tolong tuan tengok ke loteng kat atas tu. Kok dia sembunyi dalam tangki ke macam mana ke kan. Maknanya kita dengar peti-peti ais pun kita buka. Takut dia masuk dalam bawah katil tu tak payah cakap lah. Bawah katil, dalam lemari. Polis ni tuan-tuan 3-4-5 orang waktu tu malam tu dia pakai kasut. Dia punya SOP mana boleh buka kasut. Kita tengok je lah mak kawan dia putih lah, dia tak boleh buka. Mana dia boleh buka kasut? Dia masuk kalau masuk bilik air, tengok belakang apa semua tak ada tuan-tuan. Malam tu saya tak tidur. Dah lah pagi tu nak bekerja pula. Allah Sayyidina Muhammad ke airport. Jadi nak kata sajalah, nak cerita kat tuan-tuan ni, takut tu tadi tu bukan ke hantu ke apa, takut macam rasa macam ada orang, berasa macam ada, tapi nak katanya hakikatnya takut mati. Takut ke orang tu, kita fikir duk takut dia tembak ke, dia duk samurai ke apa benda ke, dia pedang ke apa ke. Nak kata kita ni memang jenis menakut gitu, takut sebab kita belum mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah. Tapi kalau orang ni tadi para anbiya, para siddiqin, jika mati pun mereka tiada meninggalkan suatu pesaka yang akan memberatkan diri mereka ketika berada di alam kubur. Demikianlah keadaan hidup dan mati orang-orang utama ini sesuai dengan bunyi hadis yang berikut, wallazi nafsi biyadihi ma rafa'tu qadami fazanantu anni adha'uha hatta uqbada wala rafa'tu luqmatan fazanantu anni usighuha hatta ughassa biha minal maut. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, yakni Allah Ta'ala, setiap aku mengangkat kakiku lalu menyangka dapat meletakkan semula. Kita duk angkat kaki, duk sangka boleh, tiba-tiba aku diwafatkan. Allah Sayyidina Muhammad. Baru ni sahabat kita almarhum Ustaz Fazli Hasan, rahimahullah ta'ala, duduk di Sungai Kantan. Saya ingat baru semalam selesai. Baru semalam selesai. Semalam kot. Berapa hari meninggal? Hari Sabtu, Ahad, Isnin. Sebab dia rupanya bila buat test COVID, ada pula COVID. Sehat walafiat. Hari Jumaat, tazkirah Jumaat dekat masjid Taman Desa. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jumaat malam duduk tazkirah ni, kuliah maghrib di masjid apa tu, surau apa benda tu dekat Kajang. Jumaat malam Sabtu. Hari Sabtu pukul 12.45
Dia jatuh dalam bilik air, almarhum ni. Dan dia orang sangat baik lah, Allahyarham ni. Sangat-sangat ada. Dulu kerja takaful. Lepas tu, waktu dia nak freelance tu, dia nak minta tauliah, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz boleh tak saya nak bubuh nama Ustaz sebagai referen. Kan dekat nak mohon tauliah tu kan, bawah tu ada rujukan siapa dia. Saya kata boleh ya Ustaz, boleh sila-sila. Jadi nak kata Allah tak apalah, orang dalam fatwa kata apa, orang mati COVID ni mati syahid akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hadiah Fatihah kepada almarhum Ustaz Fazli Hasan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya telefon jiran dia tak sangka. Allah Ustaz, baru malam hari tu Ustaz, dia lalu depan rumah saya naik motor angkat tangan kat saya. Waktu kejadian tu anak dia datang rumah saya tak ada Ustaz, saya balik kampung ni, duduk di Kelantan. Waktu kejadian pukul 12.45 tu anak datang rumah saya, tapi saya tak ada rumah. Jadi semua orang tak sangka. Dan percayalah tuan-tuan, ramai orang yang mati hari tu dia tak sangka dia mati. Nak kita duduk di akhir zaman ni pula, penyakit macam-macam hak pelik-pelik. Jadi sebab itu dia kata ma rafa'tu qadami fa zanantu anni adauha. Aku ni angkat rafa'tu qadami, aku angkat tapak kaki aku, fa zanantu anni adauha, aku dah ingat akan jejak balik hatta akhbada. Rupanya aku dimatikan. Wala rafa'tu luqmatan, aku ambil suap makan luqmah, aku ambil nasi makanan, ingat fazanantu anni usiruha, aku duk ingat makanan tu boleh masuk di mulut dan menyangka dapat menelannya, hatta ughassa biha minal maut. Masya Allah tabarakallah, tiba-tiba ia tersekat dekat anak tekak, maka matilah aku. Tak dan telan mati. Barangkali Nabi SAW pernah bertayamum sedang air ada di sekitarnya, maka baginda pun diberitahu. Jawab baginda, entahlah, aku tidak dapat memastikan sama aku boleh sampai ke tempat air itu ataupun tidak. Nak katanya Allah Sayyidina Muhammad, Rasulullah pernah sekali Rasulullah bertayamum. Ada orang kata, Rasulullah kat belah sana, kat lembah sana ada air. Sebab tu dari sudut fiqh, kita kalau tempat kita tak ada air, Allah Sayyidina Muhammad, dia ada uruf dia. Contoh kalau peringkat kita ni usin on lah kita kata. Tak perlulah tuan-tuan pergi sampai ke Balakong ke, nak pergi sampai ke, kalau kata usin on, contohnya semua usin on ni tak ada air. Kalau kata hak tak ada air tu, kawasan kita ni apa? Sua Kasih ke apa? Ni sua apa ni? Suasana. Suasana. Pergilah Sua Kasih ke, sua mana ke, masjid ke, boleh jadi kat sana ada air, tu pergilah. Tak boleh tayamum lagi. Allah Sayyidina Muhammad. Kita kawasan kita ni. Tapi kalau semua dapat tahu dalam WhatsApp group masjid pun tak ada, apa pun tak ada, okey, waktu tu boleh. Sebab apa? Rasulullah pun pernah orang cakap begitu, Nabi SAW kata apa? Aku tak berani, takut kat sana tu tak sempat sampai mati. Oleh itu buat apa yang ada dulu, tayamum. Begitu. Baik, kita masuk kategori yang kedua, iaitu orang-orang yang bersifat pertengahan dari golongan yang baik-baik. Tadi itu tuan-tuan,
boleh jadi kita ni tak sampailah nak sampai tahap macam tu. Macam Abu Darda, sahabat hak paling puang dunia dalam hidup dia Abu Darda. Abu Darda ni punyalah tak mau ke dunia ni sampai isteri dia komplain kat Rasulullah. Abu Darda ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad punyalah tak mau kan. Isteri dia komplain, tengok Rasulullah kan, rumah aku macam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad kan. Aku duduk atas katil ni sampai ngadu Rasulullah. Rasulullah, aku duduk atas katil, Abu Darda duduk atas sejadah. Nak katanya Abu Darda ni punya tak kisahlah, ya Allah, makan minum ke, perhiasan rumah ke, orang perempuan ni dia ada juga keinginan dia apa semua dah. Tuan-tuan faham lah kan? Kata isteri Abu Darda, aku dah tunggu atas katil, Abu Darda duduk sibuk di atas jadah lagi. Sampai komplain dia kat Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah hantar Salman Al-Farisi. Dalam hadis cerita Salman datang ke Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, datang bertemu dengan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Abu Darda ada dalam, tuan buka dalam Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin ada cerita pasal Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Salman datang ke rumah Abu Darda ni, dia duduk betulkan balik. Sampai-sampai Abu Darda pergi ambil makanan, nak jamu. Salman berkata, jom makan. Abu Darda kata, aku puasa. Abu Darda kata, Salman, kalau kau puasa aku balik. Kalau kau puasa aku balik. Buka puasa. Lepas tu malam tu dia tidur sekali dengan Abu Darda. Baru nak tidur, Abu Darda nak bangun dah. Salman kata, nak pergi mana tu Abu Darda? Dia kata, aku nak pergi sembahyang. Mai tidur. Buka dalam Riyadhus Salihin ada. Sallallahu Muhammad. Rasulullah hantar nak bagi betul balik. Punya sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Punya kuat. Ni paling ni lah paling zuhud. Tapi sahabat-sahabat yang lain pun kuat juga. Jadi kita tak mampulah nak duduk di kategori yang pertama ni. Dia kata kalau kategori yang kedua Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitu orang-orang yang bersifat pertengahan dari golongan orang-orang baik dan taat. Cita-cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Tidak pernah lalai dari mengasihi Allah Ta'ala. Tidak pernah lupa pada akhirat. Tiada sesuatu yang dapat mengalpakan dan bersedia untuk menghadapi maut. Tidak sepanjang masa bertunggus lumus untuk mengejar keindahan dunia atau terpedaya akan keindahan dan syahwatnya yang merosak dan membina. Cerita syahwat ni tak habis. Cerita keinginan dunia ni tak akan habis. Tak akan puas kalau kata kita turut. Jadi sebab tu kategori yang kedua ni, orang ni bersifat pertengahan dari golongan orang baik-baik dan taat. Dia kata tak dah sampai hak yang pertama, macam sampai pertama tadi habis dah. Dunia ni tak ada apa. Hak ni dunia ada lagi. Tapi dia ni ada masa. Ada masa dia bekerja sungguh. Tapi duha tak tinggal. Balik-balik daripada kerja, terus mandi-mandi, terus cari kitab, mari semayang, berjemaah, mari mutadah kitab. Dan Rasulullah Sallallahu Muhammad. Lepas habis apa semua, semayang isyak apa semua, balik. Ada apa, buat bisnes online apa semua, dia urus. Lepas tu pukul 11 tidur. Pukul 5 bangun malam, semayang. Ni pertengahan. Time kerja, dia kerja sungguh-sungguh. Time bagi khidmat secara profesional. Rasulullah Sallallahu Muhammad. Kita dapat hak pertengahan ni pun okey lah. Kan. Ada masa cuti apa sekolah, pergi umrah. Kan. Dan ada masa pergi Korea.
Nah, pergi Korea agak, umrah juga. Ni. Kadang-kadang naik cruise, naik kapal. Hak yang pertama tadi tak ada. Tak ada teringat nak Korea ke, tak ada teringat nak gila. Dah. Dia kira dia punya perjalanan dia Mekah Madinah tu je. Hak pertama tadi, hak ketua pertengahan ni dia ada masa pergi umrah, ada pergi haji selesai dah. Biasa nak pergi apa? Negara orang putih, nak pergi UK ke, nak pergi apa ke, dia pergi. Dan ada masa kerja, ibadat jaga, kuliah tak tinggal, zikir ada. Tapi tak banyak manalah. Adalah. 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali la ilaha illallah. Tu tak tinggal tiap-tiap hari. Quran sehari 2 muka. Contoh ni golongan pertengahan ini. Tetapi dalam menjalani ketaatan kepada Allah Ta'ala itu mereka tidak sekuat orang-orang yang digolongkan ke dalam kategori pertama tadi. Yang senantiasa setiap waktu mengingati mati. Ingat juga mati. Tapi time kuliah. Habis kuliah, pergi faham chicken chop, tak ingat dah. Dah. Habis kuliah pergi makan nasi asam pedas, Badang Husin nampak ada asam pedas. Tak ada apa dah. Habis kuliah pergi makan mana? Tak ingat dah. Mati tadi. Andai ini berlaku atas diri mereka, nescaya mereka tidak mampu mengurus urusan hidup yang tidak boleh dan tidak pasti dijalankan setiap hari. Itu kita tak boleh sampai pada tahap para awliya ni. Ibrahim Adham, kita baca kisah-kisah mereka. Tak tersampai, tak tergapai di akal kita. Jika dia Ibrahim Adham nak masuk tandas, dulu lagi dah minta bayaran. Ibrahim Adham nak masuk tandas, kita ingatkan bayar toilet ni baru je, dulu lagi dah ada. Jadi kena bayar. Nangis Ibrahim Adham, Allah, nak masuk tandas rumah setan kena bayar, takkan masuk syurga free. Kita tak fikir tu. Kita tak fikir lah. Kita duk fikir, Allah, masuk tandas RM1. Oh, marah RM1 tu. Kan? Apa masuk tandas RM1? Walah, masuk tandas RM1 tu memang macam hebat lah. Dalam tandas ada aircon. Hari tu ada orang share. Apa? Shell mana lah? Shell minyak. Dalam tandas dia, bukan. Petron mana dah. Kan. Allahu Rabbi. Yang tu kan, kalau bayar mahal tak apa dah. Ibrahim Adham duk fikir, Allah, aku nak masuk tandas kena bayar, takkanlah aku masuk syurga free. Jika dipaksakan juga nescaya akan tergendala sama ada sekadar urusan akhirat disebabkan tekanan jiwa dan fikiran terhadap perkara yang dahsyat itu. Sesungguhnya merasakan ketibaan maut pada setiap detik dan masa itu adalah seperkara yang berat. Tidak semua orang boleh menanggungnya. Bukan semua orang boleh. Duk ingat mati 24 jam. Kecuali orang-orang yang mendapat pangkat kenabian dan darjat siddiqin yang utama. Begitu. Oleh sebab itulah apabila dikatakan sesungguhnya dalam cita-cita itu ada rahmat, yakni jika tidak ada cita-cita pada diri seorang, niscaya porak-porandalah segala urusan dunia dan akhiratnya. Itu ada keinginan tu adalah rahmat. Ini membuktikan apa yang telah termaklum kepada kita bahawa apabila Allah Ta'ala mengeluarkan keturunan Adam AS dari tulang belakangnya pada hari mengambil perjanjian Yaumil Misaq, maka para malaikat amat takjub melihat banyaknya keturunan Adam itu. Saya berkata, hai Tuhanku, dunia ini tidak muat untuk mereka. Lalu firman Allah Ta'ala, aku akan matikan mereka. Lepas tu dunia ni sebab apa? Setiap hari ada orang mati, setiap hari ada orang hidup. Ada orang lahir, tanya JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Berapa orang mati hari ni? Hari ni COVID berapa semalam? Hari ni ke semalam? 23. 23 orang. Tu yang COVID, yang accident, yang jantung. Hak lahir pula berapa? Barulah cantik. Urusan Allah Ta'ala ni. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang lahir. Ada orang mati, ada orang lahir. Setiap hari. Baru dunia ni tidak
jam. Tapi manusia tak pandai, tak mau ikut. Manusia duk sibuk hari ni, tak ada kerja. Tadi di pejabat lapor diri 2 orang budak. 3 orang, 1 orang lelaki, 2 orang perempuan. Budak degree, 1 bidang fatwa. Oh, bukan cikai-cikai, bidang fatwa, fik usul dan fatwa. Hak satu lagi bidang bahasa Arab. Terpaksa kerja kontrak PS, dulu panggil PSH. Apa? Hemat singkat. Apa dipanggil? Dan ni dia panggil apa benda atas istilah dia panggil tadi? Tanya gaji berapa? Gaji 1,800. Itu pun kena capai tahap. Tiap-tiap bulan kena chop pegawai. Kontrak setahun. Kita kata budak tak ada kerja lah ni. Berapa? Hak tu tak nak pencet. Nah. QPAC minta lagi dah 60, nak minta lagi 65. Gila. 60 tu dah tak larat dah mari pejabat. Orang tak berani dah sebab tua dah dia. Dalam mesyuarat dia kira orang tak bagi kerja dah. Sebab apa? Tak sampai hati tengah mesyuarat. Hak yang muda jam lah. Tu belum lagi cerita dah pencen sambung kontrak. Aduh, berat. Aduh, jadi hak bawah-bawah ni, hak abang lepas grad apa semua ni tak boleh. Dulu comel dah tuan-tuan, 55. Ayah saya pencen 55, comel dah. Kan? Kita tambah 55 jadi 56. Lepas tu tambah pula 58. Lepas tu dah 60. Ni nak tambah 65. Sebab dia kata kadar kesihatan memberangsangkan kan tahap kesihatan. Dia tak fikir anak-anak cucu dia. Allah Ta'ala buat comel. Maknanya Allah kata aku akan matikan mereka. Mana hak dia matilah. Maka akan lahir pula. Berkata malaikat lagi, tentulah tidak bahagia hidup mereka pula. Firman Allah lagi, aku akan cetuskan semangat dan cita-cita dalam diri mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa tadi? Maknanya kalau kata berlaku kematian, hilang. Apa orangnya sedih. Allah, bapak meninggal, mak meninggal. Tak berapa lama? Isteri meninggal, berapa lama sedih? Isteri meninggal. Tengok Syuib. Cuba tengok. Berapa lama sedih? Kan tu contohlah. Syuib tu bukan Syuib dia semua. Ada saya mengajar di Cerah Baru dulu. Ada satu masjid saya mengajar. Sampai tu satu hari dia cerita lama lah. Tok imam situ. Allah, lepas habis kuliah tu jumpa saya. Makcik meninggal ustaz. Menangis dia. Sabarlah pakcik. Dia kata dah sampai masa. Dia imam. Kan? Okeylah. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian kita mari kuliah. Ustaz. Ada apa je? Nak jemput. Nak jemput dah. Sebab Allah Ta'ala bagi dia pada hamba dia ni ada keinginan dan cita-cita tu. Bahkan di kubur tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada hadis Rasulullah cerita, orang bila hantar jenazah ke kubur ni, akan ada malaikat khusus yang mendoakan, ya Allah, lupakan Fulan bin Fulan kepada si mati ni. Lepas tu tuan-tuan jangan ingatlah anak bini kita akan ingat kita bila mati dia. Sekejap lah dia ingat, seminggu, 2 minggu. Sekali-sekala dengar lagu Sudirman, dia teringatlah balik. Dengar lagu Dendang Perantau, teringatlah balik. Lepas tu dia dapat nasi arak, dia lupa dah. Itu memang sifat biasa manusia. Sabda Nabi SAW, and innal malaikah yaquluna li ahli ni ada ni. Ada. Sabda Rasulullah SAW, innal malaikah yaquluna li ahli al-maiti idzan sarafu an qabrih in sarifu ila dunyakum ansakumullahu mautakum. Apabila kaum kerabat yang mati kembali dari kubur ke rumah masing-masing, para malaikat akan menyeru kepada mereka, kembalilah kamu kepada dunia kamu. Moga-moga Allah akan melupakan musibah kamu. Itu dia.
Itu. Malaikat akan doa supaya tuan-tuan kalau tak lupa, tu hikmah lupa. Kalau kita ni jenis tak lupa langsung, haru tuan-tuan. Kan? Kita keluar-keluar tengok selipar hilang. Kan? Sebulan ingat. Allah, aku mari surat selipar hilang. Jadi dia malam tu je dia marah. Apalah orang mari masjid ni main sarung je selipar. Sebab yang selalu hilang selipar ustaz. Selipar saya berapa kali hilang. Kan? Memanglah malam tu Allah bengang betul. Kita geram betul. Dia kira nak ambil selipar ustaz je. Tapi malam tu je lah. Esok okeylah. Selipar pun tidak ada mahal, RM8 je, RM8, RM7 gitu je. Nah, para malaikat alaihimussalam tiada memohon kejahatan bagi kaum mukminin, seperti mengharapkan hidup yang panjang dalam keadaan melupakan diri dan melupakan Tuhan. Malah mereka sentiasa memohon kebaikan yang diertikan dengan pendek harapan. Maksudnya sekadar tidak melalaikan perkara-perkara perlu untuk bekalan akhirat dengan tiada membelakangkan urusan dunia yang tidak harus dilaksanakan. Wallahu ta'ala a'lam. Berhenti di sinilah. Panjang umur, murah rezeki. Bulan depan kita masuk kategori yang ketiga. Okey. Hari ini berapa bulan? Hari ini 15 bulan 2, 2022. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa bulan hadapan. InsyaAllah ta'ala. And siapa yang berminat di kereta Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ada madu dari Kashmir, harga cuma RM50. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kita dah bawa ke Unipack untuk cek di lab, dan alhamdulillah 100% asli. Mandian bidara, orang eczema, sakit kulit, gangguan boleh dapatkan dah, bagus dengan izin Allah. Kemudian minyak bam macam biasa, bagus minyak tu, boleh cuba. Dan ada air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Malam ni ada 4 tong dah ada orang order, ada lagi 2 je saya bawa lebih. Siapa yang berminat, 1 tong 160. Dan wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza, nastaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna shinabah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wilul hamil malaikatul muqarrabin wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi